Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua anak-anak murid cikgu di luar sana. Cikgu Suryati Nasir di Brainerd.my akan membincangkan bab 4 Sains tingkatan 5 iaitu kadar tindak balas. Pada video ini, cikgu akan membincangkan bagaimana kita nak tentukan kadar tindak balas daripada soalan ataupun daripada graf. Mari kita lihat dan bincangkan bersama. Kadar tindak balas merupakan satu tindak balas antara bahan tindak balas untuk menghasilkan hasil tindak balas. Dan cikgu harap murid masih ingat lagi graf yang tertera dalam paparan murid, iaitu graf kuantiti bahan tindak balas dan juga kuantiti hasil tindak balas. Dalam video cikgu sebelum ini, cikgu dah bincangkan ada dua jenis tindak balas, iaitu tindak balas cepat dan juga tindak balas perlahan. Pada video sebelum ini juga, cikgu dah bincangkan takrif maksud kadar tindak balas, iaitu kadar tindak balas adalah kuantiti bahan tindak balas ataupun hasil tindak balas per unit masa. Ataupun kita boleh ringkaskan dalam bentuk persamaan seperti ini, iaitu kadar tindak balas sama dengan perubahan kuantiti bahan atau hasil tindak balas per masa berlakunya perubahan kuantiti tersebut. Baiklah murid, bagaimana pula jika murid diberikan soalan seperti ini? Contoh, 0.3 gram pita magnesium bertindak balas dengan asid hidroklorik cair berlebihan sehingga lengkap dalam masa 30 saat. Hitung kadar tindak balas bagi tindak balas tersebut. Apa sebenarnya maksud soalan ni? Okey, kalau murid lihat daripada gambar raja, ada 0.3 gram pita magnesium yang dimasukkan ke dalam asid hidroklorik cair. Dan pita magnesium tersebut akan hilang ataupun akan bertindak balas dalam masa 30 saat. Maksudnya, bila kita letakkan 0.3 gram pita magnesium dalam asid hidroklorik, selepas 30 saat, pita magnesium itu hilang ataupun telah bertindak balas dengan lengkap dalam asid hidroklorik cair. Bagaimana nak jawab soalan ni? Okey, mari kita selesaikan bersama-sama. Kita tahu kadar tindak balas sama dengan pengurangan jisim magnesium per masa yang diambil. Berapakah jisim awal pita magnesium? 0.3 gram. Berapakah jisim akhir? Tiada. Jadi, kosong nilainya. Berapakah masa yang diambil untuk tindak balas itu berlaku dengan lengkap? 30 saat. So, apa yang murid perlu buat? 0.3 gram tolak dengan 0.0 gram bahagi dengan 30 saat. Tekan-tekan kalkulator dan terus dapat jawapannya, iaitu 0.01 gram per saat. Apa dia kadar tindak balas bagi sesuatu bahan tindak balas? Okey, kadar tindak balas, sesuatu tindak balas boleh diukur sebagai yang pertama, tindak balas purata. Yang kedua, kadar tindak balas pada tempoh masa tertentu atau kadar tindak balas seketika. Mari kita bincangkan pula soalan yang seterusnya. Dalam soalan ni, murid-murid diberikan graf dan beberapa anak-anak soalan. Okey, mari kita lihat apa dia soalannya. Graf menunjukkan isi padu gas hidrogen melawan masa. Hitung kadar tindak balas purata A dalam minit pertama, B dalam 2 minit pertama, C dalam minit kedua, D dalam minit ketiga dan E keseluruhan bagi tindak balas ini. Ada yang dah mula garuk kepala ke nak jawab soalan ni? Okey, jangan risau. Mari kita bincangkan bersama-sama. Okey, kita jawab dulu soalan yang pertama. Kita nak tengok, nak hitung kadar tindak balas purata dalam minit pertama. Murid, 1 minit berapa saat?
60 saat. So, jangan tengok nombor lain. Perhatikan dekat graf masa tu, dekat bawah. Okey, pada paksi X, okey, cari 60. Iaitu 60 ini merupakan masa pertama, minit pertama, 60 saat. Murid ambil pembaris dan unjurkan ke atas sampai bertemu dengan garisan graf yang berwarna merah. Kalau soalan murid takkanlah berwarna-warni kan? Unjurkan sampai ke titik-titik sambungan graf yang tertera pada soalan. Okey, lepas tu bila dah bertemu dekat graf yang berwarna merah, okey, unjurkan pula ke paksi Y. Sebelah kiri tu. Okey, dan kita dapati dia bertemu dekat 20. Isi padu gas hidrogen 20. Maksudnya pada minit pertama, isi padu gas hidrogen yang telah bertindak balas, hasil dia adalah 20 cm padu. Macam mana kita nak kira kadar tindak balas? Gunalah balik formula yang kita dah belajar, iaitu kadar tindak balas sama dengan jumlah isi padu gas hidrogen yang terkumpul dalam masa 60 saat yang pertama bahagi dengan masa tindak balas. Okey, di sini berapakah isi padu gas hidrogen yang terkumpul daripada graf? 20 cm padu. Berapakah masa yang dia ambil? Oleh kerana soalan minta minit pertama, so 60 saat. Nak buat apa lepas tu? Ambil kalkulator, tekan 20 cm padu bahagi dengan 60 saat dan terus dapat jawapan 0.33 cm padu per saat. Bagaimana nak jawab soalan yang kedua, soalan B? Dalam 2 minit pertama. Murid, 2 minit bersamaan dengan berapa saat? 1 minit 60 saat. 2 minit 120 saat. Pandai. Okey, jadi pada graf, murid perlu perhatikan pada paksi X jumlah masa 120 saat. Kemudian murid perlu ambil pembaris dan unjurkan ke atas sampai bertemu dengan garisan graf. Okey, lepas tu nak buat apa? Sama dengan soalan pertama tadi, kita unjurkan sebelah paksi Y dan kita dapati pada masa 120 saat, isi padu gas hidrogen yang terkumpul adalah 30. Okey, yang ini sebenarnya bergantung kepada soalan murid tahu. Cara dia tetap sama. Tengok berapa masa, unjur ke atas sampai bertemu dengan garisan graf dan unjurkan ke sebelah kiri. Ke sebelah kiri murid. Okey? Dan di situ dapatlah isi padu gas hidrogen yang terkumpul. Macam mana nak cari kadar tindak balas? Kita dah hafal. Saya rasa murid pun dah hafal dah apa maksud kadar tindak balas. Kadar tindak balas sama juga dengan jumlah isi padu gas yang terkumpul. Kalau tadi dalam 60 saat yang pertama, yang ini kita nak ambil 120 saat yang pertama. Kita nak bahagi dengan berapa? Kita bahagi dengan masa tindak balas yang berlaku, iaitu 120 saat. Okey, daripada graf, berapakah isi padu gas hidrogen pada 120 saat yang pertama? 30 cm padu. Tepat sekali. Berapa masa yang kita nak ambil? 2 minit yang pertama. 120 saat. Nak buat apa lepas tu? Ambil kalkulator. 30 bahagi dengan 120 dan murid akan dapat jawapan 0.25 cm padu per saat. Baiklah murid, kalau soalan kedua tadi dalam 2 minit pertama. Dalam 2 minit pertama. Okey, yang soalan yang ketiga ni dalam minit kedua. Okey, dia tak tanya 2 minit pertama tau. 2 minit pertama kita kira daripada awal sampai 2 minit. Tapi soalan yang ketiga ni dia nak dalam minit kedua. Maksudnya dia nak tengok minit kedua tu berapa. Okey, kita nak buat macam mana? Mari cikgu ajar. Okey, yang pertama, murid kena tengok berapakah minit pertama. 60 saat. Unjurkan naik ke atas. Sama juga buat cara macam kita buat soalan 1 dan soalan 2 tadi. Okey, dan kita dapati pada minit pertama, isi padu gas hidrogen yang terkumpul adalah 20 cm padu.
Okey, itu minit yang pertama. Okey, pada minit yang kedua, 120 saat. Buat cara yang sama juga. Ambil pembaris, unjurkan ke atas sampai bertemu dengan titik graf dan unjurkan ke paksi Y. Dan kita dapati jumlah isi padu gas yang terkumpul adalah 30 cm padu. Lepas tu nak buat apa? Okey, untuk mencari kadar tindak balas dalam minit kedua, murid perlulah tolakkan jumlah isi padu gas yang terkumpul pada minit kedua, tolakkan dengan jumlah gas hidrogen yang terkumpul pada minit pertama. Okey, mari cikgu tunjukkan persamaannya. Kadar tindak balas sama dengan jumlah isi padu gas hidrogen terkumpul dari 60 saat hingga 120 saat per dengan masa tindak balas. Sama dengan, berapakah isi padu gas yang terkumpul pada 120 saat? 30 cm padu, kita tolakkan dengan 20 cm padu. Bahagikan dengan masa tindak balas, kita tolakkan 120 tolak dengan 60 saat. So kita akan dapati bila kita tekan kalkulator, isi padu gas hidrogen adalah 10 cm padu dan juga masa yang diambil adalah 60 saat. Lepas tu nak buat apa? Tekan kalkulator, 10 bahagi dengan 60 dan murid akan dapat jawapan 0.17 cm padu per saat. Okey murid, macam mana? Boleh lagi? Okey, kalau yang tadi soalan yang ketiga kurang faham, mari cikgu tunjuk contoh yang keempat. Apa dia soalan yang keempat ni? Soalan keempat minta kita cari kadar tindak balas dalam minit ketiga. Kalau soalan sebelum ni dia nak dalam minit kedua. Okey, kita tolakkan berapakah isi padu gas hidrogen minit kedua tolak dengan minit yang pertama. Kalau soalan yang ni dia minta dalam minit ketiga. So kita nak buat apa? Sama juga mak murid. Minit ketiga means berapa saat? 60, 120, 180 saat. So pada graf mak murid tengok pada minit ketiga iaitu 180 saat. Unjurkan naik ke atas. Sama juga. Dan bila bertemu dengan garisan graf, unjur pula ke sebelah paksi Y. Okey dah? Sama juga. Kalau tadi kita cari minit pertama kan, sebab dia tengok jarak antara dua, minit pertama dengan minit kedua. Kalau ini dia nak dalam minit ketiga, maksudnya minit ketiga kena tolak minit kedua. So minit kedua berapa saat? 120 saat. Unjurkan daripada 120 tu naik ke atas dan bila dah bertemu dengan garisan graf, unjurkan ke paksi Y. Okey, daripada graf yang tertera pada skrin murid, kita dapati pada minit ke 180 saat, isi padu gas hidrogen yang terkumpul adalah 35 cm padu. Dan pada minit kedua, isi padu gas hidrogen yang terkumpul adalah 30 cm padu. Berapakah masa yang diambil untuk tindak balas ini berlaku? Kita tolakkan 180 saat dengan 120 saat. Kita tolak minit yang bersebelahan. Okey, mari kita tunjukkan jalan kerja macam mana murid nak selesaikan soalan ini. Kadar tindak balas sama dengan jumlah isi padu gas hidrogen terkumpul dari 120 saat hingga 180 saat per masa tindak balas. Berapakah isi padu gas yang terkumpul pada 120 saat hingga 180 saat? Kita dapati 35 cm padu tolak dengan 30 cm padu. Berapakah masa yang diambil? 180 saat tolak dengan 120 saat. Okey mak murid, dah ada kalkulator? Dah tekan? Berapa jawapan yang mak murid dapat? Adakah sama dengan jawapan yang cikgu dapat? Jawapan yang cikgu dapat adalah 5 cm padu kita bahagikan dengan 60 saat dan jawapannya adalah 0.08 cm padu per saat. Dapat? Kalau dapat, nampaknya murid dah mula faham sikit macam mana nak buat.
Nak faham banyak, kena buat latihan. Latihan, latihan dan latihan. Ingat, kalau pengiraan, murid-murid tak ada cara lain untuk faham dan untuk cemerlang. Perlu buat latihan yang berterusan. Kita lihat soalan yang terakhir. Okey, soalan terakhir dia minta kadar tindak balas keseluruhan bagi tindak balas ini. Okey, murid-murid, kadar tindak balas ini berlaku apabila hasil tindak balas itu kita dapat apabila tindak balas ini berlaku dengan lengkap. Okey, macam mana nak tahu tindak balas ini berlaku dengan lengkap? Dah tak ada lagi hasil tindak balas yang kita perolehi. So, daripada graf tu tadi, kita lihat di manakah graf mula mendatar ataupun tiada lagi gas hidrogen yang dibebaskan. Bermaksud, bila tiada lagi gas hidrogen yang dibebaskan, tindak balas itu telah berlaku dengan lengkap. Okey, so bila kita tengok daripada graf, di manakah graf itu mula mendatar? Pada minit ke-3 iaitu 180 saat. Kemudian kalau kita unjurkan ke paksi Y, ke paksi isi padu gas hidrogen yang terkumpul, 35 cm padu. Jadi untuk dapatkan jawapan kadar tindak balas keseluruhan untuk tindak balas ini, senang je. Kadar tindak balas sama dengan jumlah isi padu gas hidrogen yang terkumpul bahagi dengan masa yang diambil untuk tindak balas lengkap itu berlaku. Berapa? Ya, isi padu gas yang terkumpul adalah 35 cm padu dan masa yang diambil untuk tindak balas ini berlaku dengan lengkap adalah 180 saat. Ingat tau, mesti tukarkan minit kepada saat. Nak buat apa lepas tu? Ambil kalkulator, tekan 35 bahagi dengan 180 saat dan murid akan dapat jawapannya 0.19 cm padu per saat. Berpeluh cikgu nak terangkan. Berpeluh juga murid-murid kat rumah tu kan, nak faham kan? Okey murid, tak apa, biar berpeluh sekarang. Jangan berpeluh waktu nak jawab peperiksaan nanti. Okey, cikgu bawakan sekali lagi soalan berkaitan dengan graf ataupun mengira kadar tindak balas. Okey, jom kita lihat pengiraan kadar tindak balas pada tempoh masa tertentu atau tindak balas seketika. Okey, berikut merupakan contoh soalan. Contoh, dalam satu eksperimen, ketulan zinc yang berlebihan bertindak balas dengan asid hidroklorik cair. Isi padu gas hidrogen yang terbebas dicatat pada sela masa 40 saat. Graf isi padu gas hidrogen melawan masa adalah seperti di sebelah. A. Hitung kadar tindak balas pada 60 saat dan B. Hitung kadar tindak balas pada masa 120 saat. Okey murid, macam mana kita nak jawab soalan ni? Jangan risau, cara dia tetap sama. Mari cikgu tunjukkan. Jika murid dapat soalan seperti ini, seperti biasa kita lihat kepada soalan. Soalan minta kita cari kadar tindak balas pada masa 60 saat. So, pada paksi X, di mana masa, kita cari masa 60 saat. Nak buat apa lepas tu? Kita ambil pembaris dan kita unjurkan sampai bertemu dengan titik graf. Bila dah bertemu dengan titik graf, kita ambil pembaris dan kita buat satu garis sebab kita nak cari kecerunan. Okey, dah kita tandakan garis seperti ini. Kemudian kita tandakan dengan P dan Q. Kemudian kita turunkan P dengan Q tu ke bawah. Okey. Ni terpulanglah pada kita nak ambil mana-mana. Okey, yang penting senang murid nak tentukanlah untuk nilai X dan juga nilai Y pada paksi X dan juga paksi Y. Okey, bila cikgu unjurkan ke bawah pada masa tu cikgu dapat 20 saat. Dan bila cikgu unjurkan juga titik P tu pada paksi Y, cikgu dapati jumlahnya adalah 23 cm padu. Mari kita buat untuk titik Q pula. Okey, cara yang sama kita unjurkan sehingga bertemu dengan paksi X iaitu masa. Cikgu dapati nilainya adalah 100 dan bila kita unjurkan pula ke paksi Y isi padu gas hidrogen, cikgu dapati nilainya adalah 43 cm padu.
Baiklah murid, dah cari dah paksi X, paksi Y untuk dua-dua titik P dan juga titik Q. Kita nak buat apa? Kita nak cari kecerunan. Okey, kadar tindak balas pada masa 60 saat sama juga dengan kecerunan tangen lengkung pada masa 60 saat. Mari cikgu tunjukkan apa langkah seterusnya yang perlu kita buat. Kecerunan Y bahagi dengan X. Ingat lagi tak formula kecerunan dalam matematik? Y bahagi dengan X. Okey, kita dapati Y2 sama dengan 43 tolak dengan 23. Kat mana kita dapat? Daripada isi padu gas hidrogen yang kita dah unjurkan daripada titik P dan Q tadi. Bahagi dengan X2 dan X1. Okey, X2 tu tolak dengan X1. Daripada mana kita dapat? Daripada paksi X, iaitu masa yang kita unjurkan daripada titik P dan Q ke bawah tadi. Iaitu 100 tolak dengan 20 saat. Tekan sahaja kalkulator. 43 tolak 23 dapat 20. Bahagi dengan 80 saat. Okey, berapa nilai yang murid dapat? Tekan kalkulator sekarang. Ya, tepat. 0.25 cm padu per saat. Okey, kalau tadi cikgu dah tunjukkan kadar tindak balas pada 60 saat. Kali ni soalan minta kita cari pula kadar tindak balas pada 120 saat. Nak buat macam mana? Okey, kita ambil ataupun cari 120 saat dan unjurkan garisan titik-titik merah tu ke atas sampai bertemu dengan garisan lengkung graf. Titik, ambil pembaris. Okey, buatlah satu garis lurus yang kiranya macam seakan-akan satu garis lurus yang mewakili graf lengkung tu dan tandakan satu garisan. Okey, dan kita tandakan garisan itu sebagai P dan juga Q. Okey, ambil titik P tu unjurkan ke bawah sampai bertemu dengan paksi X. Kita dapati kalau daripada soalan ni, bila kita unjur paksi P tu ke bawah, kita dapat 40 saat. Unjurkan pula ke paksi Y, dapat 35 cm padu untuk isi padu hidrogen. Okey, kita ulang perkara yang sama untuk titik Q. Dekat sini murid kena pandai cari titik yang senang kita nak tentukan nilai X dan juga Y. Dan kalau untuk garisan yang cikgu buat ni, Q, cikgu turunkan ke bawah, unjurkan ke bawah, cikgu dapati nilai masanya adalah 200 saat. Dan bila cikgu unjurkan ke paksi Y pula, nilai isi padu gas hidrogen yang terkumpul adalah 52 cm padu. Lepas tu nak buat apa? Kita cari kecerunan. Kecerunan sama dengan Y bahagi X. Okey, nak buat macam mana? Y adalah, kita tengok pada bahagian isi padu gas hidrogen 52 tolak dengan 35. Kita nak bahagi dengan apa? Kita bahagi dengan X. Berapakah koordinat X yang kita dapat tadi? 200 tolak dengan 40. Cepat. Tekan kalkulator. Berapa jawapan yang murid dapat? Okey, berapa? 17 bahagi dengan 160 saat. Sama tak dengan jawapan cikgu? Cikgu dapat 0.11 cm padu per saat. Tahniah semua anak-anak murid cikgu kerana bersama-sama dengan cikgu, sama-sama kita jawab soalan ni. Mungkin pening kepala sikit, tapi ingat sebenarnya cara dia sama sahaja. Soalan je berbeza. Mungkin dia minta pada minit pertama, dia minta soalan 3 minit pertama. Dalam minit ketiga, murid kena faham soalan itu. Nak buat macam mana? Okey, murid cikgu semua, ingat anda diuji kerana anda tu hebat. Teruskan berusaha dan berdoa. Cikgu pasti hidup anda pasti akan berubah. Jangan lupa tonton video saya, Cikgu Suryati Nasir di brainnet.my untuk kita faham lagi tentang bab 4 ni. Okey, baru 2 video. Siapa yang belum tonton video cikgu sebelum ni, sila tonton. Okey, selepas ni kita akan membincangkan lagi video bab 4 tentang kadar tindak balas.
Cikgu sayang anda semua. Jumpa lagi. Bye.